Macam mana isu haram balik kampung ni boleh berlaku ataupun tercetus? Dia sebenarnya, adakah memang mufti kata haram balik kampung, ataupun sebenarnya media yang kata haram balik kampung sedangkan mufti kata benda lain? Kita kena tengok dulu macam mana boleh timbul isu ni. Isu ni berlaku adalah apabila seorang mufti, yakni Dr. Luqman, dia berada dalam satu wawancara, sedang orang kata Q&A lah dengan sidang media. Dan media pun dia tanya kepada Dr. Sebersamahah Dr. Luqman, dia tanya, haram ke rentas negeri? Rentas negeri ya, bukan balik kampung. Beliau mengatakan haram rentas negeri kalau tidak ada sebarang sebab yang wajar. Haram rentas negeri kalau kita rentas tu boleh memudaratkan orang lain, kalau kita menjadi punca kepada orang lain mendapat jangkitan penyakit COVID. Dan juga haram kalau kita rentas negeri melalui cara-cara yang tidak dibenarkan. Seperti apa? Seperti kita menipu, contohnya kita buat surat palsu, ataupun dengan cara kita guna jalan tikus, ataupun dengan cara membuat pengakuan-pengakuan yang palsu juga. Contoh macam keluarnya kat berita ada orang buat surat kan atas nama head letter YDPA semata-mata untuk rentas negeri. Jadi perkara-perkara inilah yang haram untuk rentas negeri. Mufti tak kata pun haram balik kampung, dan mufti tak kata pun halal untuk melancong. Jadi kebenaran untuk melancong tu sebenarnya datang daripada Kementerian Pelancongan, dan kebenaran tu dikeluarkan sebelum mufti keluarkan kenyataan. Jadi mufti keluarkan kenyataan haram rentas negeri ini adalah selepas daripada kebenaran pelancongan oleh Menteri Pelancongan, selepas daripada isu-isu golongan kayangan yang pergi Langkawi, yang pergi majlis dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenyataan mufti ni adalah teguran untuk saya, untuk anda, untuk Marhain, untuk kayangan dan untuk semua orang. Dan saya juga nak kongsikan perbezaan antara fatwa dan juga ijtihad, mufti dan juga ulama. Fatwa adalah suatu proses pemberian jawapan daripada seorang mufti kepada seseorang yang bertanyakan soalan. Itu ialah fatwa. Ijtihad pula adalah pendapat seorang ulama terhadap sesuatu perkara. Beza ya, pendapat dan juga jawapan kepada soalan berbeza. Dan kemudian untuk fatwa juga, secara tradisionalnya memang fatwa tu disebut sebagai fatwa apabila sesuatu jawapan diberikan terhadap sesuatu soalan. Tetapi dalam segi perundangan, untuk satu fatwa itu dijadikan fatwa adalah dengan melalui proses muzakarah fatwa di majlis agama negeri masing-masing, dan kemudian mesti diwartakan, kemudian barulah ia menjadi fatwa. Jadi sebenarnya isu pada hari ini ialah media yang memberikan tajuk yang tidak selari dengan kenyataan daripada mufti. Yang kedua, isunya berlaku adalah disebabkan netizen tidak cuba memahami dari sudut ilmiah apa yang disampaikan oleh sahibus samahah. Dan yang ketiga adalah terlalu banyak emosi yang bermain di kalangan netizen. Jadi saya mohon agar kita janganlah mencaci ulama, kita tabayun dan kita mengkaji dari sudut ilmiah. Sekian. Assalamualaikum.